balik ke? Sinilah temankan aku. Sinilah. Waktu tu terus meremang bila saya dengar suara macam tu. Dan langsung saya ni tak berani nak toleh ke belakang. Saya pun terus jalan, menonong je jalan. Sampailah dekat kaki 5 hospital tu. Dan lantai kaki 5 tu dia lantai mozaik tau. Dan masa saya tengah berjalan nak menuju ke lift dekat situ, saya dengar bunyi tapak kaki macam orang jalan ikut saya daripada belakang. Ish, sudah. Benda ni ikut ke apa ni? Duduk kat Seremban, duduk kat bus stop, kita duduk kat pasar malam, kita tengok yang couple-couple jalan, suami isteri kata girlfriend, kita tengok, ya Allah, itu bini dia ke? Suami dia handsome gila, itu bini dia ke? Mak dia tu cakap. Ada, mak, ya Allah, bini dia lawa, suami muka mengayau, kata. Dah ada je level kau berikan, sedangkan pada dia benda tu lawa, tak handsome dah. Siapa kita nak pertikaikan? So jangan ingat standard bahagia tu sama, tak sama. Tu sebab kerja-kerja betul-betul. Bila kita kerja betul-betul, Tuhan bagi apa yang kita suka, tu yang penting. Tuhan bagi apa kita suka. Bagi isteri yang pandai masak, isteri yang sampai-sampai rumah, bang, saya dah masak kalau kegemaran abang. Betul. Bukan semua isteri macam tu. Ada isteri tu argue. Kenapa saya yang kena masak? Kenapa? Tolong bagi 3 rasional. Oh gila bini macam tu. Oh well. Ada isteri tu memahami. Saya dah masak lo kegemaran abang. Telur mata kebau. Pagi telur mata kebau. Tengah hari telur masak kicap. Malam telur dadah. Sebelum tidur scramble egg. Tolong Nek hangi mulut lelaki tu. Tidur berdengkur. Kau terkeluar sebiji tolong tu tidur. Kita gelak tapi tu yang membahagiakan dia. Itu sebab saya kata tadi, kerja elok-elok Tuhan bagi. Akhirnya saya akan share nanti di penghujung nanti apakah tanda-tanda rezeki kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ini KSM ada 3 kisah yang nak diceritakan kepada anda semua. Jadinya tanpa membuang masa lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa nikmal wakil, marilah kita terus dengan video yang pertama pada malam ni. Okey, macam mana anda semua pada hari ni? Sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Semoga hari ni puasa-puasa kita semua ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya tanpa membuang masa, tanpa berlengah masa lagi, kita terus dengan kisah yang pertama pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid dan kisah ni terjadi sewaktu saya menjaga nenek saya dekat hospital. Hospital mana tu? Biarlah rahsia. Tapi ni cerita berkenaan dengan hospital swasta tau. Okey, macam ni tau cerita dia. Ada satu
Ada sekali tu nenek saya ni dimasukkan ke hospital atas sebabnya ialah orang tua kan biasalah sakit-sakit tua lah gitu. Biasanya pak usu saya yang akan jaga nenek setiap malam dekat hospital tu lah. Tapi pada waktu tu entah kenapa entah tiba-tiba je pak su tu kata dekat mak saya lah dia beritahu kat mak saya yang dia tak dapat nak jaga nenek. Tiba-tiba jadi macam tu tau. Padahal sebelum ni Pak Su ni memang bersemangat benar-benar lah dia nak menjaga nenek tu. Siap ambil cuti sebulan lagi dan balik ke kampung untuk nak jaga nenek tu. Dan bila dah Pak Su kata tak boleh nak jaga nenek ni, mak saya pun minta lah saya untuk gantikan Pak Su untuk jaga nenek dekat hospital tu. Sebab mak kena jaga adik. Adik saya tu masih lagi kecil kan. Okeylah. Malam tu, selepas saya ambil alih untuk nak jaga nenek tu lah, saya kena jaga dekat hospital tu seorang-seorang je lah sebab orang lain semua tengah sibuk waktu tu. Sebabnya Pak Usu memang petang tu je, lepas saya sampai je dekat hospital tu, belum sempat pun saya letakkan beg barang-barang saya ni ke lantai, Pak Usu ni dah cepat-cepat nak balik. Pak Usu ucap terima kasih kat saya sebab tolong dia jagakan nenek tu. Lepas tu dia bagi saya duit belanja sikit lah. Katanya untuk nak buat, orang kata buat beli-beli jajan macam tu. Dan dia pun terus keluar daripada bilik hospital tu. Dan saya waktu ni langsung tak ada terfikir apa-apa pun lah waktu tu kan. Sebabnya saya pun tak nak fikir lah orang-orang dewasa punya cerita kan. Saya pun tak nak campur sangat. Terus saya masuk dalam tu, salam, cium nenek apa semua. Teruslah duduk dekat kursi sebelah katil nenek tu. Dan malam tu saya layankan je lah nenek saya ni kan. Yelah orang tua, dia duduk kat situ lama, agaknya boring katnya. Dia pun nak berbual, dia pun ajak saya berbual. Jadinya kami pun berbual-bual je lah malam tu. Macam-macam lah cerita yang kami bualkan. Sonok jugalah bila dah lama tak bersembang dengan nenek ni. Macam-macam lah nasihat nenek ni. Macam-macam lah cerita nenek ni. Kita orang bersembang kan. Sampailah nenek saya ni dah masuk. Dah orang kata dah mengantuk. Dan nenek pun tertidur. Dan bila dah nenek saya ni tertidur, waktu ni mata saya ni macam masih lagi segar. Masih belum ngantuk lagi. Jadinya saya pun layan lah, scroll-scroll, tengok ke handphone tu kan, layan scroll-scroll Facebook lah semua, tengok TikTok ke semua. Bila dah rasa mengantuk ni, tiba-tiba je dekat luar bilik nenek ni, macam bising-bising tau. Macam ramai sangat orang dekat luar bilik tu. Ish, ecohnya kat luar bilik tu, dah kenapa dia orang ni? Takkanlah dekat hospital macam ni, hospital swasta ni, boleh buat bising-bising macam ni. Pelik betul dia orang ni. Dan saya tengok jam waktu tu dah pukul 11 lebih malam tau. Dan saya pun diamkan je diri saya dalam bilik tu. Sambil-sambil ni pasang-pasang telinga jugalah. Nak dengar apa benda yang diorang kecoh-kecohkan sangat dekat luar tu. Dan bunyi suara kecoh-kecoh tu pun boleh kata kuat jugalah. Tapi waktu tu saya langsung tak dapat nak tangkap, tak dapat nak faham butir bicara apa yang diorang tengah kata, apa yang diorang kecohkan dekat luar tu. Dalam hati saya tu, lantaklah, malaslah saya ni nak melayan kan. Bila dah tengok dia orang kecoh-kecoh kat luar tu lah jadinya mata ni dah mula segar lah. Tadi sibuk sangat nak jadi CSI kan, nak siasat apa benda dia orang kecoh sangat kan. Dah jadi mata saya ni tak boleh nak tidur lah pula. Mulalah rasa macam nak merokok. Jadinya saya pun tengok nenek. Nenek pun nampak macam dah nyenyak je tidur. Jadinya saya pun keluarlah daripada bilik tu dan turun ke bawah. Ni nak kena keluar tau. Kalau nak isap rokok ni, nak merokok ni, kena keluar daripada kawasan hospital tu lah. Mana boleh merokok dalam kawasan hospital? Jadinya waktu tu saya tengok jam dah lebih kurang dalam pukul 12 lebih malam lah macam tu. Dan saya pun pergi dekat kawasan parking kereta. Dan dekat situlah saya duduk dekat tepi jalan tu, dekat tepi divider tu, saya duduk dekat situ dan mula merokok. Kawasan parking lot ni dia macam satu kawasan open space tau, kawasan yang terbuka tau. Jadinya adalah sebatang pokok yang boleh katakan rendang juga dekat situ. Tak jauh jugalah daripada tempat yang saya duduk tu. Adalah lebih kurang dalam 30 meter je macam tu. Sambil saya merokok ni, saya pun duduk pandang je lah sekeliling tu kan. Saya pandang. Lampu ada, lampu dekat parking tu, lampu jalan dekat parking tu ada. Jadi tak adalah kata gelap sangat. Tapi mata saya waktu ni macam sibuk sangat tau. Nak juga toleh, nak pandang dekat pokok tu. Entah kenapa, rasanya macam tu, dia macam ada satu tarikan tau. Suruh saya pandang. Dan mula-mula tadi saya dah pandang dah pokok ni kan. Tapi tadi saya tak perasan apa-apa. Bila saya dah pandang betul-betul benda tu, barulah saya perasan. Saya nampak macam ada orang tau. Dia tengah terbungkuk-bungkuk, macam tengah mengais-ngais dekat tanah tu. Macam tu lah. Orang tu dia macam rukuk, dalam keadaan rukuk. Lepas tu tangan dia kiri kanan tu duk kais-kais dekat atas tanah. Mula-mula tu saya ingatkan tukang kebun ke apa. Tapi ada ke tukang kebun buat kerja malam-malam macam ni kan? Dan saya pun waktu tu, lantak engkau lah. Saya pun buat tak tahu je.
Yelah waktu tu saya pun tak ada ganggu dia kan. Jadinya tengok dia, lantak kau, saya pun bakar lagi sebatang rokok tu. Sebab ni, sekarang kalau dah balik bilik nenek ni, sekarang dah naik atas ni sekarang, orang kata memang malas lah nak keluar lagi kalau nak berokok. Jauh tu menampak. Dalam saya duduk tengah layan asap rokok tu kan, dalam duduk saya mengelamun tu, la ilaha illallah. Apa ke benda pula tu? Dan bunyi yang saya dengar tu dia macam pelik sikit tau. Bunyi tu datang daripada arah pokok besar yang saya cakap tadi tu lah. Dan saya perhatikan je pokok tu. Dan orang yang saya nampak tadi tu dia dah tak ada dekat situ. Dan saya dah mula dah rasa tak sedap hati dah masa ni. Dan saya pun habiskan rokok saya tu cepat-cepat. Teruslah saya bangun dan mula nak berjalan menuju ke dalam hospital tu semula. Dan waktu ni lah saya dengar, "Hei, dah nak balik ke? Sinilah temuankan aku. Sinilah." Waktu tu terus meremang bila saya dengar suara macam tu. Dan langsung saya ni tak berani nak toleh ke belakang. Saya pun terus jalan, menonong je jalan. Sampailah dekat kaki 5 hospital tu. Dan lantai kaki 5 tu dia lantai mozaik tau. Dan masa saya tengah berjalan nak menuju ke lift dekat situ, saya dengar bunyi tapak kaki macam orang jalan ikut saya daripada belakang. Ish, sudah. Benda ni ikut ke apa ni? Allahu Akbar. Saya terus toleh tengok ke belakang tu. Tapi tak nampak apa-apa pula. Saya pun apa lagi? Terus berlari sampailah dekat lift tu. Memang waktu ni dah cuak sangat-sangat dah. Dan nasib baiklah. Saya tekan je butang lift tu. Terus lift tu terbuka. Saya terus masuk dalam lift tu, tekan tingkat 1. Bilik ward nenek tu dekat tingkat 1. Dan sampai je saya terus keluar daripada lift tu, boleh kata macam berlari jugalah time tu. Masuk dalam bilik nenek tu, terus terduduk saya dekat atas kursi, tercungap-cungap saya. Dan waktu tu memang saya dah tak ingat dah pukul berapa dah. Tapi saya tertidur tau lepas tu. Mungkin sebab penat sangat berlari tadi agaknya. Dan saya tertidur waktu tu dekat kursi tu lah, dalam keadaan terduduk tu. Tengah saya tidur tu, tiba-tiba saya rasa peha saya ni macam sakit sangat tau. Macam kena cengkam dengan kuku yang tajam macam tu. Dan badan saya ni terasa macam kena tindih dengan sesuatu. Sampai saya ni langsung tak boleh nak bergerak. Sampai kan nafas saya pun dah waktu tu dah mencungap-cungap. Dan bila saya tarik nafas tu dah macam tak lepas, dia tersangkut tau. Dan bila saya buka mata saya nampak ada sesuatu dengan badan dia berbulu lebat pula tu, tengah mencangkung dekat atas kaki saya. Dan lutut benda tu dia tekankan kat dada saya. Dan muka benda tu saya tak nampak lah sebab ditutupi dengan rambut yang panjang. Bau dia memang sangat-sangat meloyakan. Dan saya rasakan nafas saya waktu tu kan dah makin pendek. Saya tarik nafas tu makin tersangkut. Saya pun makin tercungap lah. Dan akhirnya saya terus tak sedarkan diri terus. Saya pengsan dekat situ. Sedar-sedar je Pak Su saya yang kejutkan saya bila dah masuk waktu subuh dah pun waktu tu. Dan saya pun apa lagi, teruslah bangun dan saya cakap dengan Pak Su saya ni, waktu tu konon-kononnya lah saya nak pergi solat subuh. Saya terus capai beg saya, terus turun ke bawah, balik rumah terus. Naik Grab saya balik rumah. Dan itulah pengalaman saya sewaktu saya temankan nenek dekat hospital. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia. Pembukaan kita pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Agak creepy juga kan? Siapa kata hospital swasta kita bayar yang mahal tak ada apa-apa? Ada weh. Okeylah, jadi tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni.
Okey, dengan inilah kisah yang kedua kita hari ni. Kita nak cerita pasal apa kisah yang kedua ni? Tak naklah KSM beritahukan tajuk dia. Tapi kita terus je lah dengan kisah yang kedua ni. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dan saya nak berkongsi pengalaman saya sepanjang hampir 10 tahun lebih merasai peristiwa-peristiwa aneh yang sukar untuk nak diterjemahkan oleh akal pemikiran. Dan cerita ni bermula daripada umur saya 15 tahun macam tu. Saya ni berasal daripada Pulau Pinang dan bersekolah di sebuah sekolah di kawasan Permatang Tinggi. Pada mulanya saya jenis tak percayalah dengan kewujudan hantu ataupun jin ni. Mungkin sebab kurang didikan agama lah agaknya kan. Dan itulah yang menyebabkan saya ni kurang percaya pada makhluk-makhluk alam yang lagi satu ni. Okeylah, berbalik semula pada cerita saya tadi. Waktu tu saya ni baru je habis ujian terakhir PT3 dan ketika itu saya dengan kawan-kawan ni tiba-tiba orang kata jelah waktu tu dah tak ada kelas apa semua kan, dah habis ujian apa semua. Tiba-tiba saya dengan geng-geng saya ni datang pula idea gila. Boleh pula kita orang ni plan nak main spirit of the coin. Itulah dia cerita dia kan. Dan seingat saya pada ketika itu kami hanya berempat lah. 2 orang Melayu, 1 orang Cina dan 1 orang India. Kira masyarakat majmuk lah macam tu Dan diorang ni semua kira kawan baik saya lah. Kira BFF saya lah time tu. Dan yang keluarkan idea yang sangat-sangat bernas ni adalah seorang kawan saya yang berbangsa Cina tu lah. Nama dia Lee. Okey, dia buat macam tu pun sebab lepas kita orang tonton satu YouTube yang berkenaan dengan spirit of the coin punya game ni lah. Tapi kami yang lain waktu tu bila dah tengok benda tu, kita orang relax je, tak ada apa-apa pun, tak ada terpengaruh pun, tak adalah sibuk sangat sampai nak test, nak buat, nak main sendiri benda tu. Tapi si Lee ni dia macam taksub sangat lah sedang kata kan. Setelah didesak oleh si Lee ni banyak-banyak kali, akhirnya kami semua pun setujulah untuk nak main spirit of the coin ni. Jadi kami berempat pilihlah untuk bermain spirit of the coin tersebut di dalam kelas kami je. Jadinya kita orang pun tunggulah sehingga semua murid-murid ni semua kawan-kawan sekelas kita orang ni balik dulu. Dia orang dah balik semua sebelum kita memulakan upacara ni lah. Dan upacara ni sebenarnya senang je tau. Boleh Google je dalam internet. Confirm kalau Google memang akan jumpa punya lah. Okey, disclaimer dulu kat sini. Abang KSM nasihatkan kepada adik-adik semua. Janganlah je. Janganlah buat benda-benda macam ni. Lah benda ni tak betul, tak baik, kurafat. Dan apa yang Abang KSM sampaikan ini adalah sekadar cerita je. Satu hiburan saja. Okey, kita sambung cerita daripada semula Dan saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk nak mencari cara dan kaedah untuk melakukan upacara ni lah. Dan apa yang menariknya ialah saya menjumpai segala barang-barang, apa barang yang diperlukan. Step by step guidance macam mana nak buat benda tu dengan secara detail. Dengan hanya waktu tu saya hanya gunakan Google saja. Dekat web page tu siap dia macam-macam ada tau. Termasuklah cara membuat patung voodoo lah untuk nak kita santai orang ke. Termasuk juga macam-macam lah jenis-jenis sihir-sihir yang lain lah. Tapi dekat Google tu, dekat web page tu, semua ditulis dalam bahasa Inggeris lah. Okeylah, kita teruskan cerita Jadi, macam yang dijanjikan, kami semua berkumpul pada 1 petang tu lah. Lepas habis daripada waktu kelas tu, dan saya pun dah tengok semua dah line clear, semua dah keluar kan. Semua dah balik ke rumah masing-masing, tinggallah kami berempat je dekat dalam bilik kelas tu. Dan saya pun keluarkanlah segala mantra-mantra, jampi-jampi yang saya dah salin daripada internet tu. Kemudian dengan lukisan Ouija board yang saya ni daripada awal lagi saya dah lukis dah siapkan dah. Dan kami semua pun teruslah duduk berkumpul dekat satu meja tu. Tanpa rasa was-was, kami terus letakkan jari dekat atas shilling tu dan mula baca mantra yang tersebut tu lah. Yang berbunyi, tapi yang ni KSM tak nak baca lah. Takut nanti ada korang buat pula kan. Dan mantra tu perlu diulang-ulang baca macam tu lah. Dan waktu tu kami pun bacalah secara beramai-ramai waktu tu kan. Bila dah baca mantra tu agak berulang-ulang kali juga, adalah dalam 5 minit juga kita orang dah baca. Apa hal ni? Tak jadi pun. Benda ni tipu lah semua. Dan waktu tu kita orang ulang-ulang lagi tau. Baca mantra tu. Tapi tak jadi-jadi. Lantaklah, malaslah aku nak main lagi. Jadinya, keesokan harinya kami pun berceritalah pada kawan-kawan yang semalam ni kita orang main spirit-spirit ni. Yalah, bukan apa. Biasalah, kita orang kan sebenarnya nak tunjuk berani lah waktu tu. Gila aku orang berani sih.
Aku tengok dekat YouTube ada budak-budak main spirit-spirit ni tau. Dia kena rasuk, korang tahu tak? Korang ni tak takut ke kena rasuk ke apa benda ke? Alah, apa benda lah kau ni. Penakut sangat lah. Dengan benda-benda macam ni pun kau nak takut. Kita orang main semalam tu okey je. Apa-apa, tak ada benda pun. Semalam kalau kau nak tahu, kita orang main benda tu dalam kelas ni lah. Sampai dekat pukul 7.30 malam. Tapi satu habuk pun tak ada. Tapi itulah. Aku rasa macam aku tak puas hati lah. Rasa macam nak cuba lagi lah. Kau ni serius lah? Nak buat lagi lah pula? Li. Kau tolong aku sekejap, Li. Ambilkan barang-barang tu. Yang barang-barang semalam tu, aku letak kat bawah meja tu. Ambilkan lagi. Li pun ambil dan letakkan semua barang-barang, orang kata barang-barang keperluan untuk nak main Spirit of the Coin tu dekat atas meja. Dan saya pun waktu ni nak cuba buat benda tu dalam kelas. Waktu yang ramai-ramai orang. Saya nak buat time tu juga. Depan kawan-kawan saya lah. Iyalah kan nak tunjuk hero tadi. Yang lebih rare adalah saya nak buat seorang-seorang je. Saya nak buat benda tu, nak main benda tu seorang-seorang je. Terus waktu tu kan, satu kelas tu senyap. Dan waktu tu cikgu pun tak ada kan. Lepas habis orang kata PT3 punya exam, cikgu pun tak masuk kelas. Jadinya saya pun dah bentang benda tu. Saya pun dah letak shilling atas tu kan. Saya pun letak jari atas tu. Saya baca mentera tu kuat-kuat tau. Dan diorang ni satu kelas ni dah berkumpul dekat tu. Diorang tengok je. Dan saya baca benda tu. Kali pertama saya baca, tak jadi apa-apa. Kali kedua pun saya baca, tak jadi apa-apa. Kali ketiga kan saya dah niat tau. Dalam hati ni saya baca benda tu. Dan kali ketiga tu saya lafaz. Tak kuat, saya baca macam biasa je. Tiba-tiba pada kali yang ketiga ni, jari saya ni macam ditarik oleh duit shilling tu. Punyalah terkejut saya waktu tu. Terus terlepaslah duit shilling tu. Orang yang tahu game Spirit ni, tahulah kan apa pantang larang game ni. Dan teruslah kami berempat macam dah terkedu tau waktu tu. Dan ada juga lah yang kata yang saya ni buat-buat je. Tapi dengan muka saya yang macam tu memang dah nampak pucat habis dah. Jadinya diorang pun percayalah benda tu. Dalam saya tengah duk bersembang ni kan, dengan sembang dengan kawan-kawan yang ada kat keliling ni lah. Tengah bersembang, saya pun nak capai lah, nak ambil duit shilling tu yang jatuh dekat atas lantai. Saya pun turun yang ni seram Okey, duit shilling tu jatuh atas lantai tau. So sekarang ni saya nak capai duit shilling tu yang ada kat atas lantai. Saya pun terbungkuk lah pandang ke bawah tu. Bila saya tunduk tu, saya nampak ada seorang budak perempuan berpakaian sekolah dengan baju dia terkoyak macam bekas aksiden macam tu, dengan muka dia hancur berdarah-darah, tengah duduk mencangkung dekat bawah meja tu. Dan duit shilling tu ada dia pegang macam ni dekat tangan dia. Dan terus terkejut saya sampai kepala saya ni tergantuk kat bawah meja tu. Dan semua geng-geng saya ni dah kenapa kau ni? Dan semua tanya kenapa lah. Tapi saya langsung tak boleh nak jawab waktu tu. Mulut dah macam kena gam. Dan bila saya pandang lagi sekali kat bawah meja tu, benda tu dah tak ada dah. Terus saya bangun, pergi kat tempat duduk saya sendiri. Terus diam saya duduk dekat situ. Dan saya langsung tak cerita pun dekat kawan-kawan benda yang saya nampak ni tau. Sampailah waktu balik tu, saya pun teruslah balik rumah. Dan bila dah sampai dekat rumah ni, tengok muka mak ayah ni, rasa macam tenang lah sikit waktu tu kan. Dan lepas solat maghrib tu, saya pun dah rasa macam dah boleh dah lupakan benda tadi tu. Dan malam tu tengah saya chatting-chatting dengan Amoy satu kelas dengan saya tu lah. Chatting. Tengah syok-syok orang kata berchatting-chatting gitulah. Tiba-tiba bunyi orang ketuk tingkap. Yang kali pertama ni dia bunyi ketuk tingkap tu, saya buat tak tahu je lah. Yelah, tengah chatting dengan Amoy pula tu kan. Saya waktu tu just assume yang cermin tu terkena batu. Tapi bunyi tu makin lama makin jelas. Dan saya pun masih lagi tak layan juga bunyi tu tau. Saya buat tak tahu je. Jadinya bila kita orang dah berchatting, agak dah lama jugalah kita chatting tu. Dan bila Amoy tu dah mula rasa mengantuk dan dia pun dah nak tidur. Dan bila Amoy tu kata, alah sudah lambat lah, saya nak kena tidur macam tu. Barulah saya tengok jam. Dan baru saya tersedar yang jam waktu tu dah menunjukkan pukul 1 pagi. Dan yang menakutkan adalah bunyi ketukan tu makin kuat pula. Tak berhenti-henti. Dan bilik saya ni dekat tingkat 2. Manalah orang boleh ketuk tingkap saya tu kan. Dan saya terus waktu ni kan, saya tak pandang cermin pun. Saya terus lompat atas katil, terus masuk bawah selimut, selubung satu badan. Saya pun cubalah tenangkan diri saya yang waktu tu memang dah menggigil-gigil. Dan lampu bilik saya ni memang saya tak tutup tahu waktu tu. Daripada bawah selimut ni, saya dengar bunyi tingkap tu kena buka tau. Macam tu kan. Dan saya dapat rasakan ada sesuatu yang merangkak masuk dalam bilik saya. Dan benda tu terus berdiri dekat sebelah katil saya. Dan dari bawah selimut saya ni memang saya boleh nampak
Perempuan yang saya nampak dekat bawah meja sekolah tadi berdiri betul-betul dekat sebelah katil saya. Sampai hati kau tinggalkan aku. Kau yang panggil aku. Kenapa bila aku datang, kau yang takut? Tiba-tiba, pap! Lampu dalam bilik saya ni terus terpadam. Terus saya baca ayat kursi berulang-ulang kali. Tak tahulah betul ke tidak kan. Saya baca ni punyalah kuat. Saya baca sambil menjerit lah. Sambil mata saya waktu tu saya pejam rapat-rapat. Dan saya pun dah tak sedar dah bila masanya saya tertidur. Esok pagi tu saya jumpa kawan-kawan saya. Dan saya pun ceritalah dekat diorang. Dan rupa-rupanya bukan saya seorang je yang kena. Diorang semua pun kena juga. Kena ganggu juga malam semalam tu. Dan balik daripada sekolah tu, saya pun beritahulah pada ayah saya tentang cerita tu. Memang kena makilah jawabnya. Siap bonus kena pelempang lagi sedas. Terus ayah saya marah-marah. Dia suruh saya mengucap balik semua apa semua. Katanya benda tu syirik. Dan apa yang saya dah buat ni adalah perbuatan syirik. Dosa syirik ni adalah dosa yang Allah takkan ampunkan. Melainkan kalau kau tu taubat nasuha. Terus terkedu saya. Serius waktu ni saya memang tak tahu yang benda tu macam tu sekali. Yelah saya ingatkan saya cuba main-main je. Orang kata yelah budak-budak nak main kan. Dah kena pelempang macam tu barulah otak saya ni center balik agaknya. Dan malam tu ayah saya ni suruh saya buat solat taubat. Dan waktu tu dia duduk je belakang saya perhatikan saya. Dan malam tu jugalah ayah saya bawa saya pergi jumpa dengan ustaz untuk ubatkan saya. Nak dijadikan cerita malam tu sekali lagi jadi kejadian pelik. Sebab takut punya pasal lah malam tu Jadi takut punya pasal saya pun ajaklah adik-adik saya ni tidur dekat ruang tamu. Kat ruang tamu bawah rumah lah waktu tu kan. Dalam pukul 3 pagi macam tu saya tersedar lah. Sebab dengar bunyi bising-bising. Macam bunyi suara ayah saya ni terpekik-pekik dekat bilik dekat atas tu. Bilik ayah saya pun dekat atas juga tau. Dan saya pun bangun lah. Saya bangun, saya tengok adik-adik saya pun dah terbangun tau semua. Bang, bunyi apa tu bang? Ya adik takut lah bang. Tapi suara tu macam suara abah kan bang? Lah, tu suara abah tu. Kenapa ada dengan abah? Jadinya waktu ni saya pun beranikan diri. Naik atas tu ketuk pintu bilik abah saya ni. Bah. Bapak saya pun buka lah pintu. Dan saya pun tanyalah dekat abah saya. Kenapa jerit-jerit tadi? Abah jerit kat siapa? Mana ada abah jerit kat siapa? Abah tidur je daripada tadi. Yang abang ni datang ketuk bilik abah pukul 3 pagi ni dah kenapa? Dan rupa-rupanya suara yang kami dengar tu bukanlah suara ayah kami. Dan okay guys, itu sajalah cerita daripada saya. And moral of the story, dah dengar kan apa yang jadi dekat saya tadi? Korang sanggup ke nak kena macam tu? Dan cerita ni banyak saya dah ringkaskan dah. Sebenarnya banyak lagi gangguan yang saya dengan kawan-kawan saya tu kena. Dan sekianlah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Jadi tanpa membuang masa, tengok masa pun macam dah lebih ni. Tapi tak apalah, kita terus je lah dengan kisah yang ketiga pada malam ni. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Macam mana dengan dua kisah yang sebelum ni yang KSM sampaikan ya? Semoga anda terhiburlah. Semoga KSM dapat menghiburkan malam-malam anda. Jadinya, kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni. Untuk kisah yang ketiga ni, air terjun Gambang Jerangkang. Saya tak pernah dengar kat mana ni. Kalau mana tahu tu kat mana, nanti komen kat bawah. Baiklah, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim dan saya nak cerita pasal air terjun Gambang Jerangkang. Dan air terjun ni, kalaulah terjaga tempat dia tu, memang cantik air dia. Punyalah segar. Memang puaslah kalau buat mandi. Siap kalau nak buat minum pun boleh. Kalah air kowe yang sejuk tu dia punya sejuk. Dan Jerangkang ni adalah salah satu tempat favourite tim hiking kita orang. Dan kalau nak tahu, Jerangkang ni bersebelahan dengan air terjun Berkelah.
Dan kalau nak hiking ringan-ringan, nak santai-santai je kan, sambil berseronok-berseronok, memang sinilah tempat dia. Jadinya disebabkan tempat tu memang cantik sangat, ramailah nak ikut. Walaupun yang nak ikut tu bukan kaki masuk hutan, bukan kaki hiking. Adalah satu trip tu nak dijadikan cerita lah. Ada satu trip tu kita orang bawa kawan-kawan yang memang tak pernah hiking je. Bukan kaki hiking lah, bukan kaki masuk hutan lah diorang ni. Kira kelengkapan semua kita orang yang sediakan lah. Diorang ni datang bawa badan, bawa baju je. Dan kemah-kemah semua pakai kita orang punya je. Macam biasa, sebelum bergerak, adalah sikit sesi taklimat apa semua, peringatan bagi yang first time datang tu. Memang sekali pergi ni, kena 3 hari 2 malam duduk kat dalam hutan tu. Yelah, orang kata, alang-alang nak enjoy, biarlah sampai puas. Ya tak? Jadinya perjalanan daripada jalan besar, nak masuk ke kawasan air terjun Jerangkang ni, kena naik 4-wheel drive ataupun lori pickup tau. Dan perjalanan ambil masa dalam lebih kurang sejam tau atas 4-wheel drive tu, masuk ke kawasan kampung, kawasan kebun getah, lepas tu kawasan pembelakan, lepas tu masuklah perkampungan orang asli, baru masuk hutan. Sampai je dekat drop off point tu, kita orang kena menapak lagi tau. Kena berjalan dalam 100 meter untuk nak sampai ke tapak campsite. Jauh kan perjalanan dia. Memang jauh, agak rabak jugalah senang kata. Dan 4-wheel drive tadi tu, yang hantar kita orang ni, dia hantar je, lepas tu dia orang balik. Dan dia akan datang balik semula pada hari ketiga. Dan line telefon dekat dalam ni tak payah cakap lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi selalunya memang tak ada lah kat situ. Dan itulah risiko kalau pergi camping ni. Apa-apa hal yang jadi, kenalah tanggung sendiri. Dan nak kena tahan lah sampailah bantuan tu sampai. Okey, dah jalan sampai ke campsite tu. Dah pasang kemah bagai apa semua kan. Baru tengah hari tau. Dan saya pun dah rebahkan badan nak tidur sekejap. Sebab dah letih sangat lah, flat kan. Berjalan lagi, setting kemah, setting tempat masak apa semua. Memang penat lah sangat-sangat. Dan budak-budak yang baru first time sampai dekat sini, diorang punya terujanya tengok tempat ni macam cantik macam mana, tengok view kat situ kan. Dan diorang ni tak sabar-sabar nak mandi. Dan kita orang waktu tu pun okey je lah, kita orang bagi je lah. Saya belum sempat saya lelapkan mata, tak lama lepas tu saya dengar kecoh-kecoh. Apa hal ni? Apa hal? Kenapa kecoh sangat korang ni? Boy lemas. Nasib baik dapat tarik naik atas ni. Ini dah peristiwa pertama dah mula dah. Baru sampai ni, tak sampai 2 jam, seorang kawan ni dah lemas. Padahal diorang ni semua kaki mandi sungai, semua pandai berenang ni. Dan malam tu kita orang duduklah berbual-bual sambil makan cekodok tepung dengan sambal goreng. Yang boy budak yang lemas tu tadilah, dengan muka dia pucat je. Lepas daripada peristiwa lemas tu, dia ni waktu tu kan, malam tu kan, dia banyak diam je daripada berkata-kata. Dan dia terus cakap dia nak masuk tidur awal je. Dia terus masuk dalam kemah dia. Dan kedudukan kemah kita orang ni, pintu kemah tu menghadap tempat makan tau, ataupun menghadap tengah-tengah tau. Jadinya dia jadi macam bulatan lah kat situ kan. Tengah kita orang ni berbual, terbahak-bahak ketawa kat situ. Tiba-tiba dengar si boy ni terjerit-jerit tau daripada dalam kemah dia. Ampunkan aku. Maafkan aku. Dan masa tu kawan saya ni terus berlari-lari pergi dekat kemah si boy tu, panggil dia keluar. Engkau ni dah kenapa? Kenapa kau terjerit tadi? Bang, ada benda bang, tarik kaki aku bang. Ada benda bang dalam kemah tu. Engkau ni boy. Kau ni buat apa sebenarnya tadi ni boy? Kenapa sampai boleh kena macam ni? Dan lepas kita orang semua dah desak-desak, akhirnya si boy ni pun mengakulah yang dia ni memang ada buat salah. Adalah dia langgar pantang larang. Jadi KSM tak nak cerita lah, sebab agak menjijikkan lah apa yang dia buat ni. Dan kita orang pun pergilah. Apa lagi, sekolahkan dia ni. Kau malam tu juga. Bukan apa. Kalau langgar pantang larang ni, benda tu ganggu dia je tak apa. Buatnya dia ganggu kita orang semua ni kena uhara kita. Dah lah dalam hutan kan. Dah boy, kau pergi tidur je lah boy. Kita orang ada je kat luar ni, tak payah risau lah. Apa-apa nanti kau jerit je panggil kita orang. Jadinya malam tu kita orang pun sambung balik semula lah, melepak. Dan dah pukul 10 malam macam tu. Saya pun waktu tu dah macam mengantuk dah nak tidur. Dan kemah saya ni 3 orang je. Baru je saya nak masuk dalam kemah tu, datang pula seorang budak ni, duk menangis-nangis tau. Nak balik kata dia. Bang, tolong bang, aku nak balik bang sekarang juga bang. Aku dah tak tahan dah bang, gigil aku ni bang kat sini. Engkau ni apa hal kau ni? Apa masalah kau ni? Cuba kau cerita. Bang, kau tengok ni bang, gambar ni. Mata dia merah bang pandang aku.
Cerita dia macam ni tau sebenarnya. Rupa-rupanya budak ni dia ada snap gambar tau dalam hutan. Masa si boy tu tengah lemas tadi. Dan saya ni tak tahu lah. Mungkin dia seorang je yang nampak agaknya. Sebab puaslah saya belik-belik. Saya telik-telik gambar yang ditunjukkan pada saya dekat handphone itu. Saya langsung tak nampak apa pun. Dan dia ni waktu ni dah menangis-nangis dah. Terisak-risak. Nak balik sekarang juga. Nak balik time tu juga. Dan saya pun malas lah nak pening-pening kepala. Saya suruh je lah malam tu ada tidur dalam kemah saya je. Jadi malam tu kemah saya memang boleh dikatakan sempit jugalah. Dan malam tu juga dia ni mimpi kena kejar dengan Kak Pon. Dan pagi tu dia bangun-bangun tidur je dah macam orang gila dah, hara, sibuk ajak balik dah macam orang tak betul dah. Dan saya pun cakap dah kat dia, macam mana pun kena tahan juga satu malam lagi. Sebab esok baru 4-wheel drive tu datang. Dia pun datang esok pagi je. Dan pagi tu kita orang pun sambung lah. Aktiviti macam biasa je. Ikutkan jadual yang kita orang dah buat, kita layan semua. Sebab ada satu malam lagi nak hadap ni. Dan malam terakhir tu, yang mana pandai tu, dia orang duduk lah berzikir untuk nak pagar daripada gangguan malam tu. Dan malam akhir tu, tengah kawan saya ni duduk berzikir kat dalam kemah tu. Dia berzikir, tiba-tiba terdengar bunyi kilat, kerbam macam tu kan, berdentum. Lepas tu dengar pokok tumbang. Dan masa tu saya serius. Memang sumpah saya cakap, saya memang dah menggigil dah. Dan kawan saya yang berzikir dalam kemah tu, dah orang kata dah jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus melompat keluar daripada kemah tu tau. Waktu tu kita orang dengar lah pokok tu tadi tumbang tau. Wah, macam tu kan. Tengah-tengah malam macam tu, arah mana pokok tu tumbang pun kami tak tahulah. Buatnya kalau lah pokok tu tumbang, hempap kemah kita orang ni sekarang. Weh, masak kita orang ni. Dan esok pagi tu, kita orang dah tengok lah pokok tu kat mana kan. Pokok tu tumbang betul-betul dekat sebelah campsite kita orang je. Nasib baik lah. Kalau lah kena dekat kemah kita orang, tak tahulah nak jadi apa. Pagi tu kita orang pun mandi lah. Orang kata bagi puas-puas kau-kau punya mandi. Lepas tu kemas-kemas barang semua. Kita orang pun pergilah dekat drop off point untuk tunggu 4-wheel drive tu. Dan ada lagi satu trip Ini saya pun baru teringat lah. Ada satu lagi kisah ni. Ada satu lagi trip. Kita orang pergi tempat yang sama ni jugalah. Tapi yang ni, kali ni kita orang ni pergi dekat belah atas sikit tau. Air terjun Jarangkang ni, kalau tak silap saya ni, dia ada 42 tingkat. Dekat campsite belah atas tu, kita orang jumpa peralatan camping. Dah berterabur tau. Dan nampak macam diorang ni, ataupun orang-orang yang camping kat sini, diorang ni macam keluar kat situ, daripada situ, tergesa-gesa tau. Semua barang-barang dia tinggal. Ada kemah yang terkoyak. Periuk ni masih lagi tergantung-gantung dekat pokok. Dan saya siap jumpa satu pisau Colombia. Cantik tau pisau tu. Saya nak ambil, tapi kawan saya ni tak bagi ambil. Dan saya cakap, ni tak ada orang punya lah. Tuan dia dah tinggalkan. Lagipun siap ada cop Colombia lagi. Mestilah dia pergi beli kat mana-mana kan. Kalau keris ke, lembing ke apa, memang confirm lah saya tak ambil kan. Yang ni, saya tak tahulah. Apa kes yang jadi sebenarnya. Saya harap-harap diorang semua tu okey lah. Dan mungkin saya rasa diorang semua ni kena kepala air. Dan itu saya rasa je lah. Okey, pengajaran daripada cerita saya ni lah. Kita ni hidup kenalah ada amalan yang kita istiqomah, yang kita kena buat tiap-tiap hari tanpa fail, supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang tak baik tu. Mudah, orang kata paling mudah sekali lah. Bacalah bismillah pun dah cukup dah. Baca bismillah. Nak buat apa, baca bismillah. Nak buat apa, baca bismillah. Macam tu lah apa yang dia katakan. Okeylah. Dan sekianlah kisah saya. Okey. Dengan ini berakhirlah kisah seram Malaysia pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Mana yang belum subscribe tu, tolonglah KSM subscribe lah. Letaklah button like tu, tekanlah sikit kan. Okeylah. Jadinya sebelum kita akhiri, saya letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.